Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan kertas penyelidikan yang bertajuk Pengaplikasian dan Fungsi Seni Ukiran pada Rumah Melayu Tradisional. Kertas penyelidikan ini telah dihasilkan oleh 3 orang penyelidik, iaitu Farhana binti Safar daripada Politeknik Ibrahim Sultan, iaitu saya, Dr. Nur Azhar binti Abdul Rahman dari Kolej Komuniti Jasin dan juga Nur Diana binti Hazali daripada Kolej Komuniti Jasin. Rumah Melayu Tradisional merupakan selebena warisan yang harus dijaga dan dipelihara untuk tatapan generasi akan datang. Okey, ini kerana reka bentuk rumah Melayu tradisional mempunyai nilai estetika tersendiri dan dihiasi dengan keindahan seni ukir sebagai lambang kepada ketinggian budaya tamadun Melayu. Seni ukiran kayu yang terdapat pada rumah tradisional selain daripada menjadi hiasan, ianya juga memainkan peranan sebagai medium pengaliran udara dan pencahayaan semula jadi di dalam rumah. Okey, antara bahagian ukiran kayu yang diaplikasikan di dalam rumah Melayu tradisional adalah di dinding-dinding, pintu, tingkap, cucur atap, tebal layar dan lain-lain lagi. Okey, kini rumah Melayu tradisional yang mempunyai mutu hiasan ukiran yang tinggi telah mengalami kepupusan akibat peredaran zaman. Kesukaran mendapatkan tukang kayu, bahan mentah kayu serta harga bahan mentah kayu yang tinggi merupakan di antara faktor-faktor kepada kekurangan pembinaan rumah kayu tradisional pada masa kini. Selain pada itu, kurangnya kesedaran dan pemahaman masyarakat terhadap fungsi ukiran menyebabkan ukiran tersebut tidak dianggap sebagai sesuatu yang eksklusif. Oleh itu, kajian ini dijalankan adalah untuk memahami seni ukiran kayu dan juga fungsinya pada rumah Melayu tradisional Perak ataupun rumah kutai. Pemilihan rumah kutai adalah kerana keunikan seni benanya serta ia merupakan identiti Perak yang semakin pupus. Seni ukiran kayu tradisional adalah sebahagian daripada warisan nyata yang boleh dilihat terutamanya di rumah-rumah tradisional, masjid dan istana di Asia Tenggara. Ianya merupakan satu pertukangan yang menjadi tradisi kepada masyarakat Melayu sejak turun-temurun. Berikut merupakan ringkasan kajian literatur untuk ukiran dan juga fungsinya. Inilah Inangda Manyam Kumala Daud et al. 2012 menyatakan rumah Melayu tradisional dihiasi dengan motif ukiran flora, kaligrafi, geometri, fauna dan ciri-ciri kosmik yang digambarkan mengikut bentuk, saiz dan dimensi panel kayu yang telah ditentukan. Buzani Madir 2022 menyatakan ekspresi kreatif ukiran kayu Melayu dipengaruhi oleh nilai agama, moral dan etika pengukir, manakala Muhammad Nasrul Ami Azam, Muhammad Nasir dan Ash'ari Muhammad 2018 menyatakan bahawa motif-motif yang dicipta telah disesuaikan dengan prinsip dan nilai untuk mengelakkan ianya daripada bertentangan dengan ajaran Islam. Dan Azrina Abu Bakar dan Nangkula Utaberta 2013 menyatakan bahawa motif ukiran tradisional Melayu boleh dikategorikan kepada motif hiasan atau corak yang telah diilhamkan oleh motif Melayu awal ataupun kuno. Berikut merupakan jenis ukiran dan fungsi. Data ini adalah didapati daripada Muzium Seni Asia Universiti Malaya. Okey, ia dikategorikan kepada 4. Okey, yang pertama adalah bentuk, yang kedua adalah motif, yang ketiga corak dan juga fungsi. Okey, untuk bentuk yang pertama, motifnya adalah bunga bayang peraksi. Corak adalah awan larat dan fungsi untuk bentuk yang pertama adalah digunakan untuk pencahayaan dan pengudaraan bahagian atas dinding jandaria. Okay, untuk bentuk yang kedua, ia dikenali sebagai motif bunga dala dan coraknya adalah awan larat. Okay, fungsi bunga dala ni adalah hiasan pada tebal layar rumah. Okay, dan yang ketiga, motifnya adalah bunga berpulut dan juga batang cincang. Okay, coraknya dikategorikan sebagai awan larat. Okay, untuk fungsi bentuk yang ketiga, ia digunakan sebagai pencahayaan dan pengudaraan di bahagian atas dinding jandaria. Saya akan menerangkan berkenaan dengan kajian kes. Kajian kes yang telah dipilih adalah rumah kutai, iaitu rumah tradisional di negeri Perak. Rumah kutai merupakan rumah Melayu tradisional yang terdapat di negeri Perak di mana ia mempunyai pengaruh seni bina Aceh dan juga Bugis. Rumah kutai adalah merupakan reka bentuk seni bina kediaman yang telah dibina dan telah wujud sebelum tahun 1900. Kutai bermaksud tua ataupun purba. Rumah kutai merupakan jenis rumah tradisional Melayu yang asli di Perak dan telah wujud di sepanjang Sungai Perak di 3 daerah iaitu Kuala Kangsar, Perak Tengah dan juga Pasir Salak. Ia dibina berhampiran dengan pusat pemerintahan kerajaan Perak di mana ia telah menjadi kediaman ahli keluarga diraja dan juga kepada orang-orang yang penting yang mempunyai hubungan dengan istana. Gambar rajah di sebelah menunjukkan salah satu contoh rumah kutai yang berada di Kuala Denas, Kuala Kangsar dan dibina pada tahun 1880. Selain daripada terletak berhampiran dengan pusat pemerintahan negeri Perak dan juga menjadi kediaman bagi ahli keluarga diraja dan juga orang-orang penting istana, di antara ciri-ciri rumah kutai ini yang utama adalah ia dibina dengan bumbung panjang dan juga struktur utama tiang yang banyak dan juga tinggi. Kita boleh lihat pada gambar rajah di sebelah, di mana rumah kutai ini telah dibina di Kampung Sungai Raya Simpang Pulai pada tahun 1850 dan kita boleh lihat kedudukan lantainya dibina adalah
lebih tinggi berbanding dengan aras tanah. Terdapat dua jenis rumah kutai iaitu rumah kutai tiang 12 dan rumah kutai tiang 16. Secara amnya, perbezaan di antara kedua-dua rumah ini dapat dilihat pada kedudukan struktur tiang utama pada rumah ibu dan juga serambi. Okey, untuk rumah kutai tiang 12, ia mempunyai 6 batang tiang panjang pada bahagian rumah ibu dan 6 tiang pada bahagian serambi naik. Manakala rumah kutai tiang 16 pula mempunyai 8 batang tiang panjang pada bahagian rumah ibu dan 8 tiang pada bahagian serambi naik. Gambar rajah di sebelah kiri menunjukkan elemen simetri dan asimetri yang terdapat pada rumah kutai. Gambar rajah di sebelah kanan ia menunjukkan pelan struktur rumah kutai untuk rumah kutai jenis tiang 16 dan juga rumah kutai jenis tiang 12. Kita boleh lihat di sini kedudukan tiang mengikut grid. Berikut merupakan ciri-ciri rumah kutai. Rumah kutai ini boleh dikategorikan kepada tiga. Yang pertama rumah kutai asli, yang kedua rumah kutai beranjung dan yang ketiga rumah kutai anjung beranda. Okey, biasanya rumah kutai ini telah direka dengan ruang-ruang tertentu. Okey, yang pertama rumah ibu, yang kedua rumah anjung, yang ketiga rumah tengah ataupun rumah selang dan yang keempat rumah dapur. Okey, biasanya rumah kutai ini juga dibina dengan lengkap yang mempunyai bumbung dan juga satu bumbung dan juga berdinding. Selain daripada itu, rumah kutai ini juga dilengkapi dengan tingkap, pintu dan juga lantai. Okey, antara ciri-ciri yang paling utama untuk rumah kutai ini adalah rumah kutai ini dibina di atas tiang yang tinggi daripada aras tanah. Okey, untuk perincian pada rumah kutai pula, kita boleh lihat pada tebal layar, lebah bergantung, serat cantik ataupun alas bendul, lubang angin dan juga kepala, pintu dan tingkap pada rumah kutai. Gambar rajah menunjukkan peletakan komponen ukiran di rumah kutai. Okey, biasanya ukiran diletakkan di bahagian kepala pintu iaitu di item A. Okey, selain daripada itu, ukiran juga diletakkan di bahagian kepala tingkap, item B. Seterusnya, elemen ukiran juga telah diletakkan di bahagian C, D, E dan F iaitu alas bendul, di bahagian bendul, papan cantik dan juga papan lantai. Okey, seterusnya pada bahagian G iaitu pada papan kembung dan papan sending, lebah bergantung, tebal layar pada bahagian bumbung serta tunjuk langit dan seterusnya pada bahagian papan kening ataupun papan batu di bahagian kemasan bumbung. Rumah kutai juga dibezakan mengikut hierarki status sosial pemilik rumah. Okay, kita boleh lihat pada gambar rajah di bawah. Okay, gambar rajah di sebelah kiri menunjukkan rumah kutai milik Udeno bin Kanda iaitu seorang pendekar di Kota Kandang Perak. Rumah ini telah berusia sebanyak 121 tahun dan telah dipindahkan dan dipasang semula di Museum Warisan Melayu Universiti Putra Malaysia. Manakala gambar rajah di sebelah kanan pula menunjukkan rumah milik seorang bangsawan Perak dan menjadi rumah tradisi Melayu yang berusia lebih daripada 100 tahun juga dan lokasi peletakannya adalah di tebing Sungai Perak. Okay, rumah kutai ini juga pernah menjadi lokasi dan persinggahan keluarga Diraja Perak untuk berehat ketika mudik ke Hulu. Oleh itu, kita dapat lihat perbezaan yang ketara dari segi hiasan ukiran pada kedua-dua rumah tersebut. Okay, di mana kita boleh lihat rumah seorang pendekar ukirannya adalah lebih ringkas berbanding dengan rumah bangsawan. Di mana rumah bangsawan ini direka dan mengaplikasikan pelbagai jenis ukiran pada rumah tersebut. Berikut merupakan metodologi bagi kertas penyelidikan ini. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah penyelidikan eksploratif dan deskriptif melalui aktiviti pengukuran bangunan warisan di tapak iaitu melalui lukisan terukur bagi mengenal pasti jenis komponen ukiran. Dua pendekatan yang kita telah buat iaitu melalui lukisan terukur di mana hasil lukisan kerja bangunan warisan yang telah diukur, dihasilkan dan dilukis mula menggunakan perselian AutoCAD. Okey, untuk lukisan terukur ini mengandungi lukisan pelan rumah, lukisan pandangan, lukisan keberatan rentas dan juga lukisan terperinci. Begitu juga laporan. Laporan yang telah dihasilkan adalah melalui kajian sedia ada, melalui temu bual dan juga melalui pemerhatian di tapak. Berikut merupakan inventory komponen ukiran di rumah kutai. Okay, rumah kutai ini telah dibina pada tahun 1901 dan dimiliki oleh Udeno bin Khalid Jaafar. Lokasi asal rumah kutai ini adalah terletak di Kampung Pendiat, Kota Kandang Perak dan lokasi penempatan ukiran adalah terletak di bahagian pintu utama dan pintu belakang, di bahagian tingkap dan juga di bahagian dinding dalam. Okay, so komponen ukiran ini telah dikategorikan kepada 4. Okay, yang pertama adalah K1 iaitu hiasan di kepala pintu, K2 di derajat tingkap, K3 pada panel pengudaraan di kepala tingkap dan K4 pada panel pengudaraan di bahagian atas dinding. Rajah menunjukkan pelan lantai dan juga lukisan perincian yang terdapat pada rumah kutai. Seperti yang kita boleh lihat pada pelan lantai, kotak merah menunjukkan lokasi peletakan panel dekorasi ukiran di rumah kutai milik Udeno Kanda. Kita boleh lihat pada bahagian garisan tengah
yang berwarna merah di mana paksi menegak di bahagian luar merupakan garisan pengulangan motif di sebelah kiri pusat yang menunjukkan keseimbangan dan simetri. Okay, pada garis paksi ini, motif kiri panel dengan motif relief bertindih ini menunjukkan kerumitan visual sekaligus mempamerkan kemahiran dan kesenian pengukir. Okay, seterusnya, lingkaran di daun yang berbentuk bergelung di dalam perimeter ini memberikan integriti struktur pada panel ukiran ini. Okay, pergerakan daun yang melengkung ke bawah menunjukkan proses pertumbuhan dalam tumbuhan semula jadi. Seterusnya mengimbangi pertumbuhan bunga di bahagian tengah. Okay, yang menunjukkan pemikiran logikal pengukir terhadap alam semula jadi. Selain itu, apa yang kita boleh lihat pada panel dekorasi ini adalah corak berulang hujung daun yang bergulung diulang secara berirama, berkemungkinan besar untuk melembutkan bentuk komposisi yang kaku di dalam panel. Gulungan bermaksud kepingan ukiran 3 dimensi yang menunjukkan tahap kesukaran yang tinggi untuk penghasilannya dan seterusnya mempamerkan kemahiran tinggi seorang pengukir. Okay, selain pada itu, bentuk daun abstrak yang dikenali sebagai paku pakis mungkin mewakili makarat yang diulang beberapa kali dalam saiz yang berbeza dan orientasinya mencipta irama. Okay, motif bunga pusat juga mungkin berfungsi sebagai titik tumpuan, titik asal dan unsur dominan dari unsur mana-mana unsur tumbuhan yang lain dalam komposisi yang seimbang, bersepadu dan juga harmoni. Pergerakan yang terdapat pada bunga pusat ini menunjukkan proses pertumbuhan dalam tumbuhan semula jadi. Ia menunjukkan juga pemikiran logik, kreativiti dan inspirasi pengukir terhadap alam semula jadi. Rajah menunjukkan panel dekorasi ukiran K2 dan juga panel dekorasi ukiran K3 dan panel ini boleh didapati pada pandangan kanan bangunan rumah kutai ini. Okay, seperti yang kita tahu, unsur-unsur motif geometri diulang-ulang secara berirama. Okay, geometri yang bersambung memberikan integriti struktur yang memperkayakan corak pada bingkai panel ini. Okay, berbeza dengan dekorasi K1 di mana panel dekorasinya adalah bermotifkan flora. Okay, kualiti ukiran ini mempamerkan tahap kerumitan ukiran tertentu secara visual. Okay, menunjukkan kemahiran tinggi kraftangan, kesenian, kreativiti dan juga pemikiran logik pengukir kayu tersebut. Okay, paksi menegak juga adalah garisan di mana pengulangan motif di kiri dan kanan pusat memberi keseimbangan dan simetri pada modula. Pada garisan paksi ini, motif kiri adalah cermin bantulan kepada motif di sebelah kanan. Kita boleh lihat pada rajah panel dekorasi K3 dan garisan merah itu adalah garisan paksi. Okay, seterusnya, panel berlubang dengan motif bukan relief mewujudkan hubungan permukaan negatif dan positif. Seterusnya menawarkan kerumitan visual. Ia juga merupakan petunjuk yang menunjukkan kemahiran, kreativiti dan kebijaksanaan pengukir kayu bagi rumah kutai ini. Rajah menunjukkan kereta rentas bagi rumah kutai dan menunjukkan panel dekorasi ukiran yang telah diaplikasikan ataupun dipasang pada bahagian atas dinding dalam. Okay. Untuk panel dekorasi ini, panel ini adalah berlubang dan menggunakan motif bukan relief yang mewujudkan hubungan permukaan negatif dan positif. Okay. Seterusnya, paksi mengufuk pada garisan di mana pengulangan motif di atas dan bawah pusat mempamerkan keseimbangan dan juga simetri. Okay. Seterusnya, susunan imbangan di antara kedua-dua bahagian menandakan perpaduan kalau kita tengok secara keseluruhannya lah. Okay. Seterusnya, unsur-unsur geometri diulang-ulang secara berirama. Geometri juga yang bersambung memberikan integriti struktur yang memperkayakan corak pada bingkai panel ini. Okay. Seterusnya, paksi menegak adalah garisan di mana pengulangan motif di kiri dan di kanan pusat memberi keseimbangan dan juga simetri pada modula. Pada kajian yang telah dijalankan, terdapat 4 komponen yang telah dikenal pasti dalam menentukan komposisi visual. Yang pertama adalah teknik, di mana pengukir telah menggunakan teknik tebuk timbul, bersilat dan tebuk tembus dalam penghasilan ukiran. Yang kedua, motif yang digunakan adalah motif awan larat yang memotifkan kumpulan flora dan juga paku pakis. Sebenarnya reka corak ini terdiri daripada beberapa elemen tumbuhan seperti daun, bunga, butir bunga, batang, pucuk yang digabungkan untuk membentuk satu ukiran lengkap dengan tahap kerumitan yang lebih tinggi. Seterusnya, yang ketiga adalah panel pengudaraan, di mana panel pengudaraan ini dipasang di bahagian atas dinding dan juga kepala tingkap-tingkap yang bermotifkan geometri. Ia juga berfungsi sebagai medium penembusan udara dan juga pencahayaan semula jadi masuk ke dalam rumah. Seterusnya adalah penyusunan komposisi visual di mana ia merupakan faktor dalam menentukan bentuk dan juga keindahan komponen ukiran. Penggunaan prinsip susunan seperti simetri, irama dan pengulangan, kepelbagaian, fokus, kontras, harmoni dan juga perpaduan telah diaplikasikan di dalam reka bentuk ukiran di rumah kutai ini. Melalui kajian ini dapatlah disimpulkan bahawa setiap ukiran rumah Melayu tradisional mempunyai identiti iaitu mempunyai konsep dan maksud tertentu. Yang kedua adalah komposisi iaitu di mana elemen ukiran mempunyai komposisi yang harmoni mengikut prinsip dan juga maksud yang tertentu seperti yang terdapat pada panel pengudaraan berlubang. Dan juga pelbagai bahagian tumbuhan yang digambarkan dalam komposisi yang harmoni dan juga simetri sekaligus mewujudkan kepelbagaian dan perpaduan ukiran kayu yang terdapat di pintu masuk rumah
Kutai Udeno bin Kanda. Selain daripada itu, kemahiran dan juga penguasaan pengukir kayu dalam intuisi, kepintaran dan juga kreativiti serta pemikiran logik dan juga kebijaksanaan menggambarkan komposisi visual dan juga identiti ukiran kayu yang telah diaplikasikan pada rumah kutai ini, dan juga status sosial pemilik juga mempengaruhi, di mana rumah kutai ini merupakan seorang pendekar dan juga ukirannya yang telah diaplikasikan adalah secara minimal bersesuaian dengan status sosial sebagai pemilik rumah. Sekian, itu saja pemandangan daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.